Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati pengurusi dan seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, seterusnya hadirin dan hadirat sidang jemaah para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung dan meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Dan majlis kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, merupakan majlis kali yang ke-21 pada huraian dan syarahan kita ke atas kitab kita ini. Dan tuan-tuan yang mempunyai kitab boleh lihat pada muka surat yang ke-22, pada muka surat 22. Kita akan menyambung lagi apa yang disebutkan di sini oleh penulis kitab rahimahullah. Faslun fi arkanis salah, fasal berkenaan dengan rukun-rukun salat. Dan pada malam ini kita akan memasuki perbahasan rukun yang ke-10. Pada muka surat 22 itu, rukun yang ke-10 ialah, kata penulis kitab rahimahullah, al-ashir, iaitu rukun yang ke-10, at-tuma'ninatu fih, tamakninah ketika sujud. Tamakninah ketika sujud. Dan kita dah sebutkan bahawasanya tamakninah maknanya ialah sukunul a'dha'i ba'dal harakah, tenangnya anggota tubuh setelah pergerakan dilakukan. Maknanya bila tenang tubuh badan ni ketika setelah pergerakan dibuat. Sebab itu kita kata tamakninah hanya berlaku pada rukun fi'li sahaja. Kalau tuan-tuan perasan, tamakninah ni hanya wujud, hanya diwajibkan pada rukun fi'li sahaja, iaitu rukun perbuatan. Tapi adakah semua rukun perbuatan ada padanya tamakninah? Kita kata tidak. Hanya ada 4 sahaja rukun yang di dalamnya diwajibkan tamakninah. Iaitu yang pertama ketika rukuk. Kenapa ketika rukuk wajib tamakninah? Kerana rukuk berlaku setelah berlakunya pergerakan. Kalau tuan-tuan perasan, rukuk kita daripada berdiri tegak, jadi berlaku pergerakan, maka sebab itu wajib tamakninah ketika rukuk. Dan rukun yang kedua yang ada padanya tamakninah ialah i'tidal. Kita bangun daripada rukuk, jadi berlaku pergerakan, maka pada ketika itu juga adanya tamakninah. Dan rukun yang ketiga ialah ketika sujud. Ketika sujud pun kita daripada i'tidal bergerak menuju ke sujud, maka pada sujud ada tamakninah. Dan rukun yang keempat ialah duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud berlaku pergerakan daripada sujud yang pertama, kemudian kita duduk antara dua sujud. Dan sujud kali yang kedua pun kita kata ada tamakninah juga kerana berlaku padanya pergerakan. Apabila kita duduk antara dua sujud, kita sujud buat kali yang kedua. Jadi sebab itu kita katakan, hadirin sidang jemaah, yang ini adalah rukun-rukun perbuatan yang wajib padanya tamakninah. Iaitu ada 4 sahaja. Rukuk, i'tidal, sujud
dan duduk di antara dua sujud. Kadang orang tanya ketika berdiri tegak, tak wajib ke tamakninah? Kita kata tiada keperluan berdiri tegak sebab pada berdiri tegak sudah ada bacaan yang wajib, iaitu bacaan surah Al-Fatihah. Kan kita sebut, tamakninah ni kadarnya ialah paling ringkas sekali sebutan subhanallah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah terlebih banyak daripada subhanallah, jadi tak ada keperluan pun untuk tamakninah sebab memang wajib baca Fatihah. Satu lagi rukun perbuatan yang tak ada tamakninah ialah duduk tahiyat akhir. Kenapa duduk tahiyat akhir tak ada tamakninah? Sebab ketika duduk tu kan kita wajib baca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah tu kan wajib. Jadi bacaan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kan wajib. Dan bacaan tu sahaja dah lebih pun daripada sebutan subhanallah. Jadi tak apa keperluannya. Tidak ada keperluan. Sebab itu bacaan ketika rokok sunat. Bacaan ketika i'tidal sunat. Bacaan ketika sujud sunat. Bacaan ketika duduk antara dua sujud sunat. Tapi oleh kerana kita nak pastikan setelah berlaku pergerakan, anggota tubuh kita ni tenang seketika. Sebab itu diwajibkan tamakninah. Sebab itu diwajibkan tamakninah. Sebab perbuatan tamakninah ni, kewajipan tamakninah maksud saya, disebut dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi kita dia tengok ada satu orang lelaki ni, dia solat, tapi solatnya tunggang langgang, hadirin dan hadirat. Maknanya solat dia tidak betul lah. Nabi panggil dia dan Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi patah balik dan dirikan semula solat kerana tadi kamu tak solat pun. Jadi tuan-tuan nampak tak? Solat kalau tidak menepati syarat sah dan rukunnya, maknanya itu bukan solat. Dalam bahasa mudah kita ni, ibadat kalau tak menepati apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya itu bukan ibadat. Itu bukan ibadat. Macam kita solat zuhur tapi 8 rakaat. Nampak macam bagus lah sebab jumlah dia banyak. Orang lain buat 4, aku buat 8. Apa masalahnya? Tapi adakah itu dianggap sebagai solat yang sebenar? Kita kata tak. Itu bukan solat yang sebenar, bahkan menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tegur dia, Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergilah, pulang kembali, patah balik, solat semula, kamu tadi tidak solat pun. Laki itu pun solat semula, solat. Kemudian Nabi kata kali yang kedua kepada dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi patah balik, solat semula kerana tadi kamu tidak solat pun. Jadi nampak hadirin sidang jemaah. Dan setelah beberapa kali Nabi tegur solat dia, barulah Nabi ajar tata cara solat yang betul. Apabila kamu nak solat, pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Dan salah satunya Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, summasjud. Kemudian hendaklah kamu bersujud hatta tatma'inna sajidan. Tuan-tuan tengok bahasa dalam hadis tu. Sebab kita cerita yang ke-10 ni iaitu tamakninah ketika apa? Ketika sujud. Dan dalam hadis tu Nabi kata summasjud, hendaklah kamu bersujud hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu tenang dalam keadaan sujud. Tatma'inna tu maknanya tamakninah. Maknanya tenang anggota kamu dalam keadaan kamu bersujud. Rokok apa sama Nabi bagi tahu. Summarka' hatta tatma'inna raki'an. Hendaklah kamu rokok sehingga kamu tenang dalam keadaan rokok. Jadi hadis tersebut adalah dalil yang mewajibkan apa? Tamakninah. Tamakninah ni di dalam salat adalah wajib pada 4 rukun yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Kita nak berpindah kepada yang ke-11, Al-Hadi Ashar, iaitu rukun yang ke-11. Apa dia disebut di situ? Al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ini pun termasuk rukun fi'li, iaitu rukun perbuatan yang wajib. Cuma saya pernah sebut pada perbahasan i'tidal sebelum ini, hadirin dan hadirat, bahawasanya kita kata dalam solat ni ada rukun yang dinamakan rukun pendek dan ada rukun yang dinamakan rukun panjang. Dan rukun pendek dalam solat ni ada 2 sahaja, iaitu i'tidal, bangun kita daripada rukuk, dan yang kedua duduk di antara 2 sujud. Itu adalah rukun pendek. Jadi mesti ada beza. Rukun pendek ni maknanya dia tak perlu lama-lama dekat situ. Ketika kita duduk antara 2 sujud, tak perlu pun lama-lama nak duduk antara 2 sujud. Sebab ia bukanlah satu rukun yang menjadi fokus utama.
Kita punya fokus kita hanyalah kalau ikutkan sujud tu sebanyak 2 kali. Tapi macam mana nak sujud 2 kali kalau tidak diselangkan dengan duduk antara 2 sujud? Betul atau tidak? Macam mana kita nak sujud 2 kali? Jadi fokus utama solat ni adalah sujud. Sama juga fokus kita adalah rukuk dan sujud. Tapi macam mana lepas rukuk kita nak terus sujud? Tuan-tuan biasa buat tak? Lepas rukuk terus sujud. Tak boleh kita nak buat. Hadirin sidang jemaah. Cuba try buat sekali lagi. Janganlah buat masa jadi imam lagi. Maksud saya kalau semayang saja-saja waktu malam. Cuba try buat. Rukuk terus sujud. Dia susah. Kita orang kata kena iktidal dulu. Baru boleh mudah kita sujud. Kalau tidak. Sebab maknanya dia bukan fokus utama. Maknanya iktidal ni dia bukan fokus utama. Dan duduk antara 2 sujud pun bukan fokus utama. Tapi adakah dia rukun? Kita kata ya, ia rukun. Sebab itu ia rukun pendek. Maknanya tak perlu kita panjang lebarkan. Sebab itu dalam kitab-kitab fiqh seperti dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja' oleh Al-Imamul Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, beliau menyebutkan antara perkara yang membatalkan solat ialah memanjangkan rukun pendek. Dia boleh menyebab solat kita terbatal. Hadirin sidang jemaah. Kalau kita panjang tu kadarnya terlalu lama. Tapi terlalu lama ni dia tak adalah spesifik berapa minit, berapa saat, berapa jam, tak. Tapi maksudnya terlalu lama mengikut uruf. Macam kalau uruf masyarakat kita sebagai contoh, waktu i'tidal tu kita boleh baca doa kunut. Jadi itu jelah tempohnya. Maknanya kalau solat subuh kan ada doa kunut ketika i'tidal yang terakhir. Maksudnya pada rakaat yang kedua tu. Jadi sami Allah liman hamidah kan kita Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman. Begitulah secara biasanya panjangnya bacaan doa kunut. Hadirin sidang jemaah. Jadi yang ke-12 ada kaitan juga dengan yang ke-11 iaitu at-tama'ninatu fih. Tama'ninah ketika duduk di antara 2 sujud. Walaupun dia rukun pendek, tapi bukan makna kita tidak ada tama'ninah. Ada tama'ninah. Sebab itulah digalakkan kepada kita. Digalak ni tuan-tuan kena faham maknanya disunatkan kepada kita, bukan diwajibkan. Disunatkan kepada kita ketika duduk antara 2 sujud untuk kita membaca zikir ketika itu. Iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minta doa terhadap beberapa jenis permintaan yang kita sebutkan sebentar tadi. Ataupun ada lafaz yang paling pendek yang dibaca dan diajar oleh Nabi SAW ketika duduk di antara 2 sujud ialah bacaan Rabbighfirli Rabbighfirli. Itu pun sebenarnya sabit daripada Nabi SAW. Tapi kalau nak yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, bacaan dia yang pertama tadi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi kalau kita baca dengan bacaan tu, hukum dia apa tadi? Sunat. Tapi dah menyelesaikan tama'ninah yang wajib. Sebab tama'ninah ni dia bukan bacaan, dia tempoh masa. Maknanya tenangnya anggota tubuh kita ini dalam tempoh masa kadar bacaan subhanallah sekurang-kurangnya. Jadi kalau kita rokok, kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sebanyak 3 kali, lebih dah tu. Kalau ketika sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baca sekali pun dah lebih cukup, apatah lagi baca 3 kali. Begitu. Dan kita nak tengok rukun solat dikata di sini yang ke-14. Hadirin sidang jemaah. Saya minta maaf. As-salis ashar yang ke-13 iaitu at-tashahhudul akhir. At-tashahhudu al-akhir. Tashahud akhir. Yang ke-13. Saya pernah sebut di sini, tashahud akhir ni adalah nama lain bagi tahiyat akhir. Jadi kita jangan peninglah. Sebab nanti orang kita ni, ustaz ni kejap kata tashahud, kejap kata tahiyat. Mana satu ni? Orang kita kan suka pening. Walaupun dia tak pergi orang kata apa, tapi dia suka pening. Hadirin sidang jemaah. Sedangkan pelajaran fiqh ni pada saya lah amat mudah je. Fiqh ibadat ni sangat mudah sebenarnya. Mudah nak dipahami. Tapi dia ada cara dia lah. Maksudnya kita kena, kadang-kadang setiap orang tak sama. Cuma kita kena faham bahawasanya kenapa dinamakan tasyahud akhir? Kerana ada padanya kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa namanya tahiyat akhir? Kerana dimulakan dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Saya nak sebut satu faedah kepada tuan-tuan. Bacaan tasyahud akhir atau bacaan tahiyat akhir ni, dia mesti kena ada 4 perkara. Di dalam dia mesti kena ada 4 perkara.
Bila cukup 4 ni, cukuplah tasyahud. Kalau tak cukup tasyahud. Apa dia 4 perkara tu? Yang pertama, dia mesti kena ada tahiyat kepada Allah. Tahiyat ni puji-pujian. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai salutation, hadirin sidang jemaah. Salutation ni macam greeting kita lah. Macam kita nak mulakan majlis, yang berusaha pengacara majlis sebagai contoh. Ataupun yang berbahagia pengurusi masjid sebagai contoh. Itu salutation. Jadi kalau kita nak mula tahiyat, tengok kita bahasakan apa? At-tahiyyatu lillah. Ini yang paling pendek sekali. Segala penghormatan dan pujian kepada Allah. Itu maksud dia. Jadi tetapi yang paling afdal ialah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tapi kalau seseorang tu dia baca at-tahiyyatu lillah sahaja pun sebenarnya telah mencukupi. Kalau dia baca begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kena ada ucapan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu lafaz dia. Dan yang ketiga, kena ada salam kepada orang-orang Islam yang saleh atau hamba-hamba Allah yang saleh. Contoh kita kata assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itulah dia bacaan dia. Maknanya salam, ucapan salam ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kita dan ke atas sekalian hamba Allah yang saleh. Dan yang keempat, mesti kena ada 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah kita katakan rukun qauli, hadirin sidang jemaah. Tasyahud akhir ni rukun qauli, dia rukun lidah. Jadi 4 yang kita sebutkan sebentar tadi wajib disebut di lidah. Tak boleh dalam hati. Wajib disebut di lidah dan didengari oleh telinga kita yang mendengarnya. Sekiranya pendengaran kita sihat lah. Kalau pekak tak wajib lah. Itu maksud dia. Sekiranya pendengarannya sihat. Jadi lafaz dia tadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dianya tahiyat. Sama ada tahiyat awal, itulah bacaannya. Tahiyat akhir pun, itulah bacaannya. Cuma apa beza antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir? Tahiyat awal hukumnya sunat. Tahiyat akhir hukum dia wajib. Nampak dia punya beza? Hadirin sini jemaah. Tahiyat akhir ni wajib. Dia rukun qauli. Dia rukun qauli. Tapi ni bacaan tahiyat. Bacaan tahiyat. Saya nak sebut, ada satu faedah. Tapi saya nak sebut kepada selepas ini. Iaitu rukun yang ke-14. Ar-ruknu ar-rabi' asyar. Rukun yang ke-14. Apa dia rukun yang ke-14? Tuan-tuan tengok muka surat 23. Ialah terjemahan dia pada muka surat 22. Tapi dia punya ayat dalam bahasa Arab pada muka surat 23. Al-qu'udu fi. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Jadi tahiyat ni dia ada 2, tuan-tuan. Ialah betul lah. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Betul tak? Tetapi, pada setiap tahiyat tu ada 2 benda penting. Iaitu yang pertama ialah bacaan tahiyat. Yang kedua, duduk tahiyat. Nampak tak dia punya beza? Satu bacaan di lidah, satu lagi perbuatan anggota badan. Iaitu duduk tu perbuatan anggota badan. Jadi nombor 13 ni tadi. Ini adalah rukun qauli, rukun perkataan yang wajib disebut. Nombor 14 pula ialah duduk tahiyat tu. Yang ni wajib, iaitu rukun fi'li. Hadirin dah jawab. Manakala, apa beza antara tahiyat awal? Tahiyat awal ni kedua-duanya sunat. Bacaan tahiyat awal tu sunat. Duduk tahiyat awal pun hukum dia sunat. Tetapi kedua-dua ni ialah kategori sunat ab'ad. Yang mana kalau kita tinggalkan sebelum salam, kita dituntut sujud sahwi. Itu kedua-duanya sunat ab'ad. Tapi implikasinya tidak sama. Kalau kita meninggalkan tahiyat awal dengan kita meninggalkan tahiyat akhir. Sama ke tak sama? Jawapannya tak sama. Kerana tahiyat awal sunat. Tahiyat akhir wajib. Jadi tidak sama antara meninggalkan yang sunat dengan meninggalkan yang wajib. Di sini saya nak mengajar dari sudut fiqh solat berjemaah. Sebab selalu berlaku. Kadang-kadang selalu ditanyakan pun kepada saya. Kadang-kadang imam ketika solat zuhur, tak tahulah solat zuhur ni banyak gangguan dia kot. Tetapi ketika solat zuhur biasa berlaku. Iaitu ada situasi yang mana imam
dia bangun tambah rakaat yang kelima. Biasa berlaku macam tu. Sebab kadang waktu solat Zuhur. Dan kejadian tu pernah berlaku ketika saya hadir juga di satu masjid. Saya bagi kuliah di situ, kuliah maghrib. Tapi ini dalam solat Isyak. Berlaku dalam solat Isyak. Ketika sepatutnya imam duduk tahiyat akhir, dia bangun rakaat yang kelima. Yang ajaibnya semua makmum duduk, tak ikut dia. Sebab makmum tahu dan makmum sedar. Yang lebih ajaib, yang ikut makmum tu, yang ikut imam tu seorang je, iaitu Bilal tu. Bilal ikut. Yang tu saya pun tak tahu apa jadi. Dia masing-masing yang tinggal dua orang tu jelah bangun. Dan saya duduk di saf belakang tu. Saya tegur lah, saya kata subhanallah, saya kata. Tapi tak diteruskan solat dia macam biasa. Dia terus berdiri. Dia bukan tak dengar, saya duduk belakang bukan tak dengar kot. Muda lagi. Saya kalau umur dah 98 tu tak apalah, tak dengar. Tapi ini muda lagi muda daripada saya. Jadi dah ramai yang sebut subhanallah juga sebenarnya. Tapi dia kekal solat. Jadi kami sebagai jemaah, majoritinya, saya rasa bahkan semuanya tunggu. Tuan-tuan kena ingat, kalau situasi itu berlaku, kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita tunggu. Tunggu je imam. Sehingga imam duduk tahiyat akhir balik. Dan pilihan yang kedua ialah mufarakah. Mufarakah ni niat keluar daripada imam. Solat kita sah, tetapi solat kita jadi sendirian. Dia tak dapat dah fadilat berjemaah. Sebab tu ramai orang tunggu. Sebab nak dapat fadilat berjemaah. Hadirin sidang jemaah. Jadi selepas ditegur, imam pun teruskan saja. Dia pun rokok macam biasa. Buat relax je. Dia tak ada apa berlaku. I'tidal macam biasa. Sujud macam biasa. Duduk antara dua sujud. Sujud kali kedua. Duduk tahiyat akhir. Penyudahnya, sujud sahwi pun dia tak buat. Situ. Lepas solat selesai. Hadirin sidang jemaah. Dia datang jumpa saya. Ustaz, macam mana solat kita tadi? Dalam hati saya, solat kita apa? Solat hang lah. Apa solat kita pula? Ini imam-imam yang muda-muda ni lah hadirin sidang jemaah. Lepas tu kadang saya kalau ikut gatai lidah ni nak sebut lah, itulah aku ceramah tadi, lari ke dalam. Macam tu. Imam Bilal kan selalu macam tu. Bila ustaz ceramah, dia lari masuk dalam, dia balik rumah dulu. Dia bukan nak duduk dengar ceramah. Yang duduk dengar ceramah, tapi saya minta maaf lah, bukan semua hadirin sidang. Ada sebahagian segelintir saja. Kan terasa pula Imam Bilal sini. Sini wujud tak ada bilik nak lari. Kalau ada bilik kat belakang tu, saya rasa boleh jadi pergi dah. Kata. Ini tak ada. Jadi tak apalah. Tapi ada sebahagian masjid tu, ustaz kan memang ada di belakang, duduk relax, main handphone ke apa ke. Mungkinlah dia nak prepare untuk solat isyak lagi, tak apalah. Kita sangka baik. Cuma kadang-kadang pada saya, sikap tu kalau kita boleh ubah, kena ubah. Sebab kenapa jemaah tadi tu kekal duduk? Sebab jemaah belajar fiqah. Jemaah tunggu bila ustaz ceramah dia dengar. Tapi saya pun bagilah penjelasan. Saya kata, dalam situasi macam ni sebenarnya sebab dia yakin tadi tu. Dia yakin yang dia rasa dia betul. Jadi dia rasa dia rakaat yang keempat. Tuan faham maksud saya? Dia rasa dia pada rakaat keempat. Sebenarnya walaupun begitu, makmum dah tegur subhanallah, dia kena ikut, percayalah makmum. Tapi kalau dia kekal juga, maknanya atas keyakinan dia, wallahu a'lam, dia rasa dia masih betul. Jadi tak ada masalah lah, kita pun tunggu dia. Jadi sepatutnya dia kena sujud sahwi. Tapi macam saya katalah, sujud sahwi ni hukum dia sunat. Dia tidak wajib. Jadi solat adalah sah. Bagi kita pun, bagi dia pun adalah sah. Cuma kalau ikutkan, kita lebih kena berhati-hati. Ada beza. Sebab satu dia, saya masih ingat bila saya kata ni, sepatutnya Syekh, saya kata, kalau makmum dah tegur, kita kena duduk. Lepas tu dia kata apa ke saya? Dia kata, bukan ke ustaz kalau kita dah berdiri tegak, tak boleh duduk dah. Tetapi saya dengar ada ayat macam tu. Kalau kita dah berdiri tegak, bukan ke kita kata tak boleh duduk dah? Lepas tu saya jawab lah, itu untuk tahiyat awal, bukan tahiyat akhir. Ada beza tak? Kenapa tahiyat awal dengan tahiyat akhir tak sama? Okey, kalau kita bangun rakaat yang ketiga, kita tertinggal tahiyat awal. Tahiyat awal kan sunat. Jadi kalau kita dah berdiri tegak, kan kita dah berada pada rukun qiyam. Berdiri tegak tu kan rukun. Jadi kita dah berada pada perbuatan yang wajib pada rakaat yang ketiga. Kenapa nak patah balik buat benda yang sunat yang kita terlupa tadi? Tak payahlah.
Berbeza dengan duduk tahiyat akhir, kita bangun rakaat yang kelima, yang kita tinggalkan tu adalah benda wajib. Jadi kalau kita dah berdiri tegak sekalipun, kena terus duduk. Sebab yang kita tinggal tu benda wajib. Jadi sebab itu, jadi di-confuse dari sudut tu lah. Bukan ke tak boleh bangun. Bukan. Jadi kena bezakan. Yang kalau kita dah kekat, kita dah berdiri tegak. Yang tu yang kita tak boleh duduk balik tu adalah ketika tahiyat awal saja. Kalau untuk tahiyat akhir, memang kena duduk balik. Jadi imam-imam kena ingat lah situasi macam tu. Sebab tu penting untuk kita jadi. Makmum ikut. Tuan-tuan kena ingat, makmum ni memang dituntut mengikut imam, walaupun yang silap tu adalah imam. Dan makmum tidak silap. Tetapi, kalau makmum silap dan imam tidak silap, makmum tidak perlu buat sujud sahwi. Kerana perbuatan dia mengikut imam. Boleh jadi je kalau kita tengah semayang, kita tersilap. Kita tiba-tiba kita pula terbangun terlebih, contohnya. Pada macam contoh tadilah. Imam dah duduk tahiyat akhir. Kita ni dah tengah fikir nak makan mana lepas main isyak ni. Jadi kita terlajak bangun rakaat yang kelima. Boleh jadi tak makmum yang tersilap? Boleh jadi. Jadi dia pun cepat-cepat duduk. Bila dia tengok, alamak aku seorang je bangun. Jadi dia pun cepat-cepat duduk. Jadi sepatutnya dia tersilap. Kalau kita tersilap, memang kita kena sujud sahwi. Tapi oleh kerana imam tidak sujud sahwi, makmum tidak perlu sujud. Tapi kalau imam sujud sahwi kerana kesilapan imam, kita sebagai makmum pun ikut juga. Berdalilkan hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk diikuti. Dan diikuti imam ni adalah pada perbuatan-perbuatan salat. Jadi sujud sahwi adalah perbuatan salat. Jadi kita ikutlah. Tuan-tuan kena teliti itu. Diikuti imam pada perbuatan salat. Maknanya pada perbuatan imam yang tak ada kaitan dengan salat. Tak payahlah ikut. Ini imam garuh hidung, kita pun garuh hidung, pasal apa? Tak perlulah. Ini perbuatan tak ada kaitan dengan salat. Jadi mesti perbuatan yang ada kaitan dengan salat sahaja. Baik. Kemudian yang ke-15, hadirin sidang jemaah saya muliakan. Pada muka surat, terjemahan dia muka surat 22. Dia punya teks dia dalam bahasa Arab pada muka surat 23. Al-Khamis Ashar, yang ke-15. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir. Selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir. Ini pun rukun juga. Ini rukun qauli. Ini pecahan dia rukun perkataan. Selawat ke atas Nabi pada tahiyat awal, dia bukan rukun, dia sunat. Dia termasuk sunat ab'ad. Tapi kalau selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir, yang ni rukun. Jadi bila rukun ni wajib disebut di lidah. Dan kata para ulama, seringkas-seringkas selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Itu ialah seringkas-seringkas selawat. Maknanya kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad pun telah orang kata telah terlunas kewajipan. Itu maksudnya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun dah cukup lah. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat yang lebih afdal ialah salawat Ibrahimiyah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Maknanya wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya selawat Ibrahimiyah. Dan itulah seafdal selawat. Tak ada selawat yang lebih afdal daripada itu. Walaupun kita kata Tok Guru, saya ajar lain Ustaz. Betul lah. Tapi yang afdal adalah Tok Guru kepada segala Tok Guru, itu Rasulullah SAW. Itulah maha guru kita sebenarnya. Kalau kita ikut yang Nabi SAW buat, itulah dia yang terbaik sekali. Saya ingat pada beberapa tahun yang lepas, hadirin sidang jemaah ni, sebelum PKP macam cerita ni. Ada satu orang jemaah daripada masjid Ibnu Mas'ud di Jalan Damai tu. Dia tanya saya satu soalan. Dia kata, kalaulah selawat Ibrahimiyah ni adalah selawat yang terbaik, kenapa dalam tu tak ada salam? Dia selawat je, tak ada salam. Kalau tuan-tuan teliti, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada tak salam dekat itu? Tak ada pun. Kalau salam dia akan jadi Allahumma salli wa sallim, tak? Tapi wa sallim tak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jawapannya apa agak-agak tuan-tuan? Kita kata begini. Sebenarnya kita kena tengok kepada sabab wurud. Hadis tu yang Nabi ajar tu, apa dia punya sebab wurud dia? Sebab wurud ni maknanya kalau Quran dia ada sebab turun, betul tak? Quran ni kadang-kadang dia ada sebab turun. Kenapa turun ayat sekian-sekian? Disebabkan peristiwa sekian-sekian-sekian.
Kenapa turun ayat sekian-sekian? Kerana ada soalan orang tanya, Allah jawab. Begitu. Itu namanya sababun nuzulil ayah. Sebab turun ayat. Tapi kalau hadis pun ada lebih kurang begitu juga. Kenapa tiba-tiba Nabi sebut benda tu? Sebab para sahabat tanya soalan. Jadi para sahabat tanya, wahai Rasulullah, kau telah ajarkan kepada kami cara mengucapkan salam kepadamu. Tapi bagaimanakah pula cara kami nak berselawat kepada kamu? Nampak tak? Jadi maknanya salam ni dah diajar dah. Kan kita baca tadi, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Itu yang Nabi ajar tu ni dalam solat. Tapi yang sahabat belum tahu adalah macam mana cara nak berselawat. Kemudian Nabi pun kata, Qulu, katakanlah kamu, ataupun ucapkanlah kamu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebab itu kita kata, kenapa disebutkan selawat sahaja? Kerana salam dah diajar. Dan salam telah diketahui. Tapi tuan-tuan kena faham begini. Dalam mazhab Syafi'i ini dia menggabung jalinkan segala macam dalil yang berkaitan dengan anjuran selawat dan salam kepada Nabi. Dalil yang paling utama ialah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56 yang tuan-tuan hafal tu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah kata, wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu kepada Nabi. Jadi tuntutan kita terhadap Nabi kita ada berapa? Ada dua sebenarnya. Selawat dan salam. Jadi sebab itu kalau dalam mazhab Syafi'i, tidak digalakkan kita menunggalkan salah satu. Tak digalakkan. Tak maksud kita tak digalakkan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad saja. Walaupun itu selawat betul-betul. Tapi kalau dalam solat ni betul lah. Sebab dah ada salam tadi. Assalamualaikum tu salam lah tu. Tapi kalau kita sebut macam Allahumma salli ala Muhammad ataupun Rasulullah alaihi salam, maknanya ada salam je, selawat tak ada. Tapi kalau Nabi biasanya kita akan kata apa? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Nampak, untuk Rasulullah ni dia ada beza dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain tak apa, alaihi salam, Musa, Isa apa semua, alaihi salam. Tapi Nabi kita tak. Nabi kita ni adabnya sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi salatu wassalam. Nampak? Kenapa? Kerana untuk Rasulullah ni ayat tadi jelas. Tapi untuk nabi-nabi yang lain, apa yang Allah kata dalam Quran? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sambungan dia. Wassalamun alal mursalin. Dan salam ke atas para rasul. Allah tak kata wassalatun wassalam. Allah kata wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi salam. Jadi sebab itu kita kalau sebut Nabi Musa alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam. Tapi kalau kita nak sebut alaihi salatu wassalam dari sudut hukum, tidak salah. Cuma afdalnya kita sebut alaihi salam kepada mereka untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak dia punya perbezaan. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia tak galakkan untuk kita tunggalkan. Dia kena gabung jalinkan dua-dua tu sebab tuntutan Allah kata, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salamlah kamu kepada baginda. Tapi ada satu faedah yang menarik yang saya baca dalam sebuah kitab. Tajuknya Al-Qawlul Badi' fi Salati Wassalami Alal Habib Syafi' Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis oleh Al-Imam As-Sakhawi. Dalam kitab tu, dia penulis kitab kongsikan satu pandangan ulama' mazhab Hanafi. Dia kata, bila Allah kata, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat ke atas Nabi dan salam kepada baginda. Sepatutnya lafaz dia akan jadi macam mana? Usalli wa usallim ala Rasulillah. Aku berselawat dan aku mengucapkan salam kepada Rasulullah. Itulah sepatutnya lafaz dia. Usalli wa usallim ala Rasulillah. Aku berselawat. Sebab Allah suruh kita berselawat. Betul tak? Allah suruh kita ucapkan salam. Jadi, usalli ala Rasulillah. Usalli wa usallim ala Rasulillah. Tapi tuan-tuan berselawat macam tu ke? Tak pun kan? Jadi dikata, kenapa kita tak selawat macam tu? Tapi sebaliknya kita buat lafaz selawat macam mana? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Contoh, Allahumma, ya Allah, kau berikanlah selawat, kau berikanlah salam. Kita minta Allah pula berselawat. Jadi sebab dia kata, selawat dan salam ni kita nak tujukan kepada satu insan yang bersih. Dan kita rasa kita ni tak layak. Kita ada kekurangan, kelemahan, keaiban. Jadi kita serahkan, biarlah yang selawat tu kepada Nabi yang bersih dan salam kepada Nabi yang bersih datangnya daripada Allah yang maha bersih. Jadi sebab itu kita doa, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia punya lafaz dia. Jadi saya nak berhenti seketika untuk laluan azan, kemudian saya sambung sedikit selepas azan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا